Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Okey, mari kita teruskan. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey, mari kita teruskan. Okey, kita imbas kembali ke asas. Okey, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, kita telah belajar bahawa segalanya bermula dengan Tuhan. Tuhanlah yang mencipta segala-galanya. Tritunggal, satu Tuhan, tiga pribadi. Okey, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan peduli, okey, tentang kita ya. Tuhan itu kudus. Penyelamatan hanya melalui Tuhan Yesus, okey. Tuhan Yesus sahaja boleh menyelamatkan kita. Alkitab diberikan oleh Tuhan, okey. Tuhan akan berfirman melaluinya kepada kita. Okey, apakah yang kita akan belajar minggu ni pula? Mari kita lihat. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Minggu ini kita belajar. Saya akan menjadi anak Tuhan. Bagaimana pula tu? Okey, mari kita lihat. Oops. Sebelum kita teruskan, okey, kita lihat dulu. Apakah maksud anak? Okey? Apakah maksud anak? Okey, anak mungkin anak lelaki atau anak perempuan. Okey, kamu anak apa? Lelaki atau perempuan? Okey, saya anak perempuan. Okey, apakah maksud anak? Okey, anak mungkin anak kecil seperti kamu. Okey, kamu anak kecil kan? Okey, atau anak dewasa seperti saya. Cikgu pun anak kepada ibu bapa cikgu, betul tak? Jadi, kebanyakan kita diberkati dengan ibu bapa. Okey, kamu ada ibu bapa kamu, cikgu ada ibu bapa cikgu, betul tak? Okey, walaupun tak kira umur, kita ada ibu bapa, okey? Tetapi ada juga anak yatim. Okey, mungkin mereka kehilangan ibu atau bapa atau kedua-dua ibu bapa. Okey, jadi mereka telah menjadi anak yatim. Tetapi kita sentiasa ada seseorang yang menjaga kita. Okey, mungkin ibu bapa, pakcik, makcik, nenek, penjaga. Okey, sentiasa ada orang yang menjaga kita. Apakah maksud anak? Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Mari kita lihat apa yang disebutkan dalam Alkitab. Alkitab. Ingat tak? Perintah yang kelima. Apa kata perintah yang kelima? Hormati ibu bapa. Jadi, apakah yang dikatakan dalam Alkitab? Alkitab kata, tugas saya sebagai anak ialah menghormati dan mentaati ibu bapa. Saya dan kamu juga. Tugas kita semua adalah menghormati dan mentaati ibu bapa kita. Okey, tak kira umur. Okey? Okey, mari kita teruskan pengajaran untuk hari ini. Kita telah belajar bahawa semua orang adalah anak kepada ibu bapa mereka. Tak kira umur, kamu anak kecil, kamu pun ada ibu bapa, dan cikgu sudah dewasa pun ada ibu bapa. Okey? Okey, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, saya akan menjadi anak Tuhan. Bagaimana saya akan menjadi anak Tuhan? Mari kita lihat. Okey, ibu bapa dan anak-anak. Saya anak kepada ibu bapa saya. Ibu bapa saya anak kepada ibu bapa mereka.
Kita semua anak Tuhan pula. Macam mana tu? Kamu anak kepada ibu bapa kamu dan ibu bapa kamu juga anak kepada ibu bapa mereka. Datuk dan nenek kamu. Dan kita semua anak Tuhan. Bagaimana pula kita nak jadi anak Tuhan ni? Mari kita lihat. Okey, jadi semuanya bermula dengan menerima Yesus sebagai juru selamat dan percayakan Yesus. Apabila kita menerima Yesus dan mempercayai Yesus, kita akan menjadi anak Tuhan. Okey, bagaimana caranya menerima Yesus? Okey, mari kita lihat. Dua minggu yang lepas, kita telah belajar satu ayat Alkitab yang mengajar kita bagaimana hendak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ingat tak? Okey, mari kita lihat apa yang kita telah pelajari. Okey, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Okey, bagaimana ia berfungsi ni? Bagaimana penyelamatan melalui Yesus ni? Ya, Tuhan Yesus telah mati disalibkan, tapi bagaimana dapat menolong kita? Bagaimana kita dapat menggunakan pengorbanan Tuhan Yesus ni? Okey, kita perlu mengaku dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Kita perlu mengaku, katakan Yesus adalah Tuhan. Kita perlu mengaku, membuat pengakuan Yesus adalah Tuhan. Dan kita perlu percaya dalam hati kita. Percaya bahawa Yesus adalah Tuhan. Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan kita akan diselamatkan. Mudah sahaja. Kita perlu mengaku, membuat pengakuan dan kita perlu percaya. Okey, kita teruskan. Ingat tak apa yang telah dipelajari itu? Dan kita juga telah berdoa seperti berikut 2 minggu lepas. Ingat tak kamu? Okey, mari kita lihat doanya. Bagaimana hendak menerima Yesus sebagai juru selamat. Okey, mari kita berdoa supaya kita dapat menerima Tuhan Yesus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Kita doa bersama ya. Cikgu akan baca dan kamu ikut ya. Tuhan Yesus, aku tahu aku berdosa. Maafkanlah dosaku. Aku percaya Engkau mati untuk dosaku dan bangkit semula dari kematian. Aku berbalik dari dosaku dan menjemput Engkau ke dalam hati dan hidupku. Aku mahu beriman dan mengikut Engkau sebagai juru selamatku. Dalam nama Yesus. Amin. Melalui doa ini, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita mendapat pengampunan dari dosa dan kita telah diselamatkan. Okey, kita teruskan. Okey, jadi setelah kita berdoa seperti tersebut, okey, seperti di atas, kita telah percaya dan menerima Yesus
sebagai juru selamat kita. Jadi, bagaimana saya menjadi anak Tuhan? Mari kita lihat ya. Saya akan menjadi anak Tuhan. Semuanya bermula dengan menerima dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Tak kira umur kita, dah tua, dah muda, masih muda, kita menjadi anak Tuhan apabila kita menerima dan mempercayai Yesus. Okey, pengajaran kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga 13. Okey, mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga 13. Tetapi kepada mereka yang menerimanya dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Ayat 13. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anaknya. Okey, mari kita lihat dengan lebih dekat ayat-ayat ni ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi kepada mereka yang menerimanya dan percaya kepadanya, mereka diberikan hak menjadi anak Allah. Okey, jadi orang yang menerima Yesus sebagai penebus dosa, kerana Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk dosa kita, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kerana kita diselamatkan dengan hanya memanggil nama Yesus. Orang yang menerima Yesus sebagai penebus dosa dan juru selamat. Orang yang mempercayai Yesus, jadi orang yang menerima bahawa Yesus telah menyelamatkan kita, dan orang yang percaya dan mentaati Yesus. Apabila kita percaya dan menerima Yesus, kita akan menjadi anak Tuhan. Mudah saja. Kita percaya, kita terima Yesus sebagai juru selamat, dan kita menjadi anak Tuhan. Kita teruskan Yohanes 1:13. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anaknya. Mari kita lihat apa maksudnya. Hanya melalui penerimaan dan kepercayaan kepada Yesus, kita menjadi anak Tuhan. Bukan kerana dilahirkan dalam keluarga Kristian, kerana ibu bapa kita Kristian, kita pun jadi anak Allah. Tidak seperti itu ya. Tetapi hanya dengan menerima Yesus, kita boleh jadi anak Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahawa saya akan menjadi anak Tuhan apabila saya menerima Yesus sebagai penebus dosa dan juru selamat, dan apabila saya percaya kepadanya, dan saya akan menjadi anak Tuhan. Hanya melalui Yesus ya. Jadi kita lihat kembali apa yang kita ketahui mengenai Tuhan. Segalanya bermula dengan Tuhan. Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan peduli tentang kita. Tuhan itu kudus. Penyelamatan kita hanya melalui Yesus. Alkitab diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan bercakap dengan kita ya, mengajar kita, memberi panduan. Dan hari ini kita belajar, saya akan menjadi anak Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita baca bersama. Tetapi kepada mereka yang menerimanya dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Jadi apabila kita menghafal ayat ini,
Kita akan sentiasa ingat apabila kita menerima dan percaya kepada Yesus, kita terus menjadi anak Allah. Okey? Itulah ayat hafalan untuk minggu ini. Okey, sekian saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hey! Sekian saja untuk minggu ini. Bye. Jumpa lagi. Bye.